Nama aku Diana. Ni cerita dah bertahun berlalu, tapi masih segar dalam ingatan. Masa ni umur aku dalam 16 atau 17 tahun. Aku ada seorang kakak. Kakak aku ni duduk menyewa di sebuah apartmen berdua dengan kawan dia. Apartmen tu ada 3 bilik, balkoni dan ruang tamu yang luas. Rumah diorang ni di tingkat 2. Kawan kakak aku ni kerja di pasar borong. So pukul 10 malam dia dah keluar pergi kerja dan akan balik dalam 9-10 pagi esoknya. Kakak aku ni pun masa tu kerja pasar juga sebab tolong kakak aku yang seorang lagi meniaga. Dia pula akan pergi kerja dalam 2 malam dan habis pukul 10 malam. Nak dijadikan cerita, satu hari tu kakak aku pergi rumah mak aku dan cerita pasal gangguan yang terkena kat dia. Pasal apa? Pasal loceng kaki. Dia pun cerita-cerita dan lepas tu cakap, ni kalau kita duk sebut pasal loceng-loceng ni, mesti nanti dia berbunyi lagi. Aku pun cakap mengarut lah. Macam lah benda tu boleh tahu kan. Dah lah rumah dia dengan rumah mak aku bukannya sebelah-sebelah. Dipendekkan cerita, malam tu aku teman kakak aku tidur di rumah dia. Sampai-sampai je rumah, aku terus tuju ke balkoni. Balkoni tu menghadap ke arah padang semak dan hutan-hutan sikit. Gelap sebab area tu banyak rumah dan kedai kosong. Cakunlah katakan, acah-acah konon nak hirup udara malam yang segar. Masa tu kawan kakak aku tak ada kat rumah. Akak aku pula sampai-sampai je rumah, terus basuh baju dalam bilik tengah. Bilik ni connecting dengan bilik kakak aku. Kiranya toilet share lah. Tengah aku acak-acak lepak tu, akak aku pun panggil. Buat apa duduk situ? Masuklah, tutup sliding tu. Nanti nyamuk masuk. Aku pun teruslah masuk dan tutup sliding tu. Tengah boring atas sofa, malas nak melawan sebab akak aku ni cerewet sikit. Sofa tu kat ruang tamu bersebelahan dengan bilik utama, bilik kawan dia. Tengah aku syok baring dengan kaki terjuntai sikit. Sambil ber-SMS guna handphone butterfly, tiba-tiba aku rasa tapak kaki aku ni macam ada tersentuh rambut orang. Sebiji macam kau letak kaki ke atas kepala orang. Kau rasa? Aku tak rasa takut lagi masa tu. Cuma tersentak je. Terus tarik kaki dan tengok kat bahagian aku juntai kaki tu. Kok ada kain ke apa kan? Tapi tak ada apa pun. Kau rasa apa yang aku terpijak? Serentak dengan tu, kakak aku pula tertiba je keluar dari bilik mesin basuh tu. Mau tak terperanjat aku buat kali kedua. For your information, rumah ni masa tu sunyi, tak buka TV apa pun. Yang bunyi pun mesin basuh je. Rupanya masa aku terkejut kali pertama tu, kakak aku dah perasan dah. Tapi dia buat dono je. Nipat masuk bilik pula. Sebab nak tidur dah. Akak aku tidur awal sebab nak bangun pergi kerja pula kan. Dia tidur sebelah dinding. Dan aku tidur betul-betul kepala kat pintu bilik. Dan sebelah aku adalah toilet. Aku kan masih remaja. So acah-acah famous lah orang duk SMS non-stop. Tengah syok layan SMS, aku dengar bunyi loceng kaki sebiji. Macam orang tengah berjalan. Mula-mula aku buat tak tahu je. Sebab aku fikir mungkin jiran kot. Antak ah. Lama kelamaan, bunyi tu makin dekat, makin kuat dan non-stop. Aku pun tilik kat bawah pintu. Kot-kot kawan kakak aku tiba-tiba balik dah kan. Tapi tak ada, kosong. Bunyi tu berhenti sekejap. So aku pun baring balik dan sambung lagi ber-SMS. Tengah syok-syok tu, bunyi lagi makin kuat macam orang tengah menari-nari, hentak-hentak kaki, tapi pakai loceng kaki. Aku pula tiba-tiba teringat yang rumah tingkat atas ni kosong, tak ada orang sewa. Terus baca 3 Qul dan ayat kursi. Masa aku baca, makin kuat pula bunyi dia, siap dengan bunyi orang main seret beg plastik sampah. Masa aku baca tu, makin kuat kau bunyi. Masa aku baca tu, makin kuat bunyi dia, siap dengan bunyi orang main seret beg plastik sampah je, ulang-alik kat depan pintu bilik. Aduh, aku dah jadi tak karuan. Nak terus baca ke nak berhenti? Sebab bila aku baca makin galak pula dia.
Lama-lama aku buat bodoh je. Padahal kaki rasa seram sejuk, tahap nak terkucil. Aku pula tengok kakak aku nyenyak tahap cipan dah. Aku ni dah tak tahan nak terkencing. Nak tak nak, aku pun bangunlah ke toilet. Masa aku masuk bilik nak buang hajat, baru je buka seluar, tiba-tiba pintu sebelah tu bergegar macam orang nak buka. Tapi tak dapat. Kau rasa? Aku tengah nak terkucil, masuk balik tau. Terus pakai seluar sambil keluar cepat-cepat dari toilet. Aduh, bala. Azab menahannya and aku tak boleh nak tidur sampailah kakak aku bangun. Esok tu pun aku ceritalah kat kakak aku. Dia gelak je. Dia pun cakap, kan dah cakap jangan sebut loceng-loceng ni. Tak nak percaya. Tak lama lepas kejadian tu, akak aku ni kena tidur sorang-sorang kat rumah tu. Masa tu kawan dia tak ada juga. Akak aku ni boleh tahan jiwa kental. Dululah, sekarang tak dah weh. Tengah dia tidur tu, dia mimpi ngeri. Aku rasa mimpi dia tu ada connection dengan kejadian yang menimpa aku hari tu. Dia memimpi, dalam mimpi dia, bilik tu ada kejadian gaduh antara lelaki dan perempuan. Tak pasti husband and wife atau couple. Lelaki tu pukul-pukul perempuan tu dan tikam-tikam perempuan tu dengan pisau rambu. Darah terpercik habis ke seluruh dinding. Merata-rata ada darah. Kakak aku cakap mimpi tu macam real sangat. Sampai akak aku nak tolong tapi tak boleh. Ibarat dia tengah tengok TV tapi tak boleh nak sentuh orang dalam TV tu. Kalau tak silap aku, akak aku kata perempuan dalam mimpi tu pakai loceng kaki. Mimpi tu ngeri sangat-sangat, pembunuhan kan? Aku pula buat kalkulasi sendiri yang agaknya perempuan tu meninggal dan dia diisi dalam beg plastik sampah dan diheret. Sebab tu aku duk dengar loceng kaki dan plastik sampah orang duk main seret-seret.